dan guru. Ada si Darwish tau. Hilang pula. Cik tak apa. Kita baca doa lah dulu. Sarah dah baca doa. Sarah baca doa, Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sarah, saya silent. Alright. So sebelum saya masuk bab seterusnya, sebab sebenarnya kita dah habis dah bentuk PIY tu. So sebelum saya masuk seterusnya, okay, saya nak tanya sikit-sikit. Aduh, bising pula aku saya ni. Jangan. Okay, so saya nak tanya sikit-sikit lah. Bermula daripada bab 1. Okay, saya nak semua orang senaraikan apa yang awak ingat dan faham daripada bab 1. Apa yang penting dalam bab 1. Cuba tulis. Saya bagi masa 2 minit untuk tulis dekat chat box. Semua orang kena tulis dekat chat box. Saya present screen chat box ni. Apa yang ingat dan faham daripada bab 1 yang kita dah belajar awal-awal sekali. So kalau tak ingat bab 1 apa? Bab 1 indeks. Cuba tulis dekat chat box. Apa yang you all ingat bab 1? Saya present chat box tu tengok. Apa yang you all ingat kat bab 1? Apa yang kita dah belajar kat bab 1? Minit tulis je apa benda semua yang ingat, tulis je. Walaupun rasa macam penting ke tak penting lah, tulis je. Saya nak tahu apa yang awak tahu. Apa yang awak ingat. Okey, Adria tulis dekat. Okey, Adria tulis gabungan operasi melibatkan hukum indeks. Okey, boleh perincikan sikit tak Adria? Apa dia gabungan operasi apa tu? Spesifik sikit. Contohnya apa? Bagilah contoh sikit je saya nak tahu. Kena ingat formulir contohnya. A2 darab A3. Okey, apa yang berlaku Aisyah dekat A2 darab A3 tu jadi apa? Kita kan Aisyah seorang je. Sarah mana Sarah? Tak tulis pun. Darwish. Darwish ni Darwish. Apa dia? Yang ingat. Jangan cakap tak ingat langsung lah. Okey. Okey, betul Aisyah. So Sarah boleh tambah sikit, Adria boleh tambah sikit. Dah ada clue dah tu. Aisyah ni dah bagi tahu dah sikit-sikit. Jadi semua orang dia tulis Tak tulis saya tak nak start kelas. Kalau boleh buka mic cakap lagi bagus. Okey, bagus. Adria bagi contoh A kuasa M darab A kuasa N dia sama dengan A, M tambah N. Sama je macam Aisyah ni. So, boleh terima. Adam, sekarang saya suruh tulis apa yang you all ingat dalam bab 1 yang saya dah ajar.
2 minggu, 3 minggu lepas. Tulis apa-apa saja. Tak tulis, saya tak nak start kelas. So baru Adria dengan Aisyah saja. So Adam, Darwish, Sarah tak tulis lagi. Tulis je apa-apa. At least you get something lah. Darab berapa kali dan indeks mesti nombor. Okey, betul? So berapa kali darab, contoh dia A darab A darab A darab A ada 4 kali darab A kan, ada A 4 kali, so maksudnya A kuasa 4. So itulah Darwish nak bagi tahu sebenarnya. Yang saya faham lah. Sarah, cepat. Saya memang tengok bawah sikit tau sebab saya punya tempat dekat bawah. Cepat Sarah, Adam, write something lah. Jangan tak tulis apa-apa. Tak ada idea. Sarah, cakap je lah, buka mic, cakap je. Cepat. Lama betul ni. Indeks tu nombor kuasa kena darab berapa kali. Indeks tu nombor ataupun kuasa kena darab beberapa kali ikut nilai dia. Lepas tu formula dia ada banyak. Contoh, okey. Okay. So kalau darab jadi tambah, kalau bahagi jadi tolak. Kalau kurungan maksudnya darab masuk dalam. So itulah basically. Lepas tu lagi satu, kalau kuasa kosong sama dengan 1. So itulah kena ingat ada 6 jenis hukum indeks. Okey, so itu bab 1. Kita pergi bab seterusnya, iaitu bab 2. Bentuk piawai. So apa yang you all ingat pasal bentuk piawai? Bentuk piawai kita baru habis belajar kan? So apa yang awak ingat? Bentuk piawai tu benda apa ya? Macam mana nombor dia? Apa yang kita kena tahu bentuk piawai ni? Cara tulis dia macam mana? Tulis bentuk piawai pula. Cepat tulis bentuk piawai pula. Mana bentuk piawai ni? Darwish tulis. Aisyah, Sarah, Adria. Adam ni line tak okey ni saya rasa sebab tu dah dia macam keluar masuk. Okay, tulis cepat. Apa benda bentuk piawai tu sebelum saya nak mula yang lain. Dan bahagi. Bentuk piawai, darab dan bahagi. Sekarang ni Adam, kita kena tulis apa yang awak ingat daripada bab 2. Bentuk piawai. Apa yang awak faham, apa yang awak ingat. Bab 2 tu bentuk piawai tu nak cerita pasal apa. Faham tak? Bab 2 tu kita dah belajar kan bentuk piawai kan. So tulis apa-apa je yang bermain di fikiran awak kalau saya sebut bentuk piawai. Macam tu. Bentuk piawai. Apa yang awak tahu? Adria, tolong spesifik sikit ayat awak tu macam cantik ke sikit. Saya tak faham darab dan bahagi tu apa. Yang lain Aisyah, Sarah, tulis. Integer atau nombor bulat. Okey. Betul? Itu untuk dia punya kuasa kan? Darwish. Kuasa dia mesti integer atau nombor bulat. Macam mana pula dengan dia punya A? Kuasa tu N kan? Macam mana pula dengan dia punya A? Mesti nombor apa je? A tu. Ada nombor bererti contoh yang
ada sifar di depan belakang tak dikira bentuk piawai. Tak 10 kuasa kita atau berapa kuasa lain. Lepas tu kena bunda ikut daripada depan. Okey, betul? Ada dia ada angka bererti, kosong kat depan tak kira, kosong kat belakang kalau nombor bulat tak kira, kosong kat belakang kalau nombor perpuluhan kira, kalau kosong kat depan, dua-dua tak kira. Kalau kosong kat tengah, dua-dua kira. Lepas tu kalau angka bererti, mesti wajib nombor dekat depan tu, contoh 8 darab 10 kuasa 16. 8 tu mestilah, lah kita panggil dia kan, 8 tu mestilah daripada nombor 1 sampai 9 saja. Tak boleh lebih daripada 9, iaitu 10. Tak boleh sikit daripada 1. Tak boleh kosong point something. So itulah bentuk piawai. Kita belajar angka bererti dan juga cara tulis bentuk piawai. So you all ingatlah juga sikit-sikit tu. So boleh lah. So yang tak tulis tu saya tak tahulah ingat ke tak ingat. So saya harap awak ingat lah. Okay. So hari ni, betul tak bukanya. Okay, so hari ni kita nak belajar benda baru iaitu bab 3, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. So dekat sini, dalam matematik pengguna ni, saya terangkan sikitlah bab ni. Dalam matematik pengguna ni, awak memang betul-betul kena faham ayat dia untuk tahu sama ada dia grup yang mula-mula, which is grup yang mula-mula inilah simpanan dan pelaburan, ataupun grup yang kedua iaitu kredit dan hutang. Okey, saya nak tanya Adam. Adam, simpanan dan pelaburan tu duit masuk ke duit keluar, Adam? Nah, kalau dengar perkataan simpanan dan pelaburan, duit akan masuk ke duit akan keluar? Cepat Adam. Lepas tu saya nak tanya Darwish, kalau kredit dengan hutang ni duit masuk ke duit keluar? Cepat. Jangan buang masa lama sangat. Tulis je. Saya tanya duit masuk ke duit keluar? Jawapan dia masuk atau keluar tu saja. Tak ada jawapan yang lain daripada tu. So simpanan dan pelaburan Adam, duit masuk ke duit keluar? Okey, so betul Darwish kata kredit dengan hutang ialah duit keluar. So ini duit akan keluar, tolak duit. Adam, selalu je berdiam diri budak ni. Masuk. Tak nampak pun cik awak. Okey. Saya tak marah lagi. Sikit lagi nak marah. Okey. So duit masuk. Okey, bagus Adam dengan Darwish. So itu pertama sekali yang awak tahu bila kita nak belajar matematik pengguna ni. Ada duit masuk, ada duit keluar. So pertama lagi kan. So mula-mulalah kita nak belajar pasal simpanan dan pelaburan. So untuk simpanan dan pelaburan, untuk simpanan sahaja dulu, kita fokus kat simpanan dulu. So kita ada akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Okey, untuk duit yang kita simpan biasa dalam akaun lah. Internet tak okey. Okey. So biasanya kita simpan duit dalam akaun kan. Contoh kalau you all ada akaun ataupun parents you all ada akaun dan duit gaji masuk ke apa semua tu. So itu kita panggil akaun simpanan sahaja. So ada dividen tak? Ada faedah tak? Faedah tu maksudnya duit masuk lah. Faedah, interest, dividen tu maksudnya duit masuk. So ada tak? Ada, tapi jumlah dia sangat sedikit, 0.03. Maksudnya sangat sikit lah dalam masa setahun tu. Tapi kalau akaun simpanan tetap, so ini boleh cakap lah dia untung sikit je. Untung sikit. Kalau akaun simpanan tetap, sama juga duit kita simpan tapi dalam satu tempoh masa yang lama. Dan juga jumlah yang perlu disimpan itu adalah tinggi lah. Dan tak boleh bawa keluar. Itulah yang paling penting. Sebenarnya tak boleh bawa keluar. Kita akan panggil dia fixed deposit account ataupun akaun simpanan tetap. Contoh, saya pernah masuk lah tapi sekejap je sebab saya nak sambung belajar. Okay, so saya masukkan 2,000 dalam akaun Bank Islam. Sepatutnya kena masuk dalam tempoh setahun ke 3 tahun macam tu. Tapi saya baru simpan 6 bulan, saya dah keluarkan sebab saya nak sambung belajar. So, faedah ataupun interest yang saya patut dapat ataupun keuntungan yang saya patut dapat untuk persen 3 tahun tu tak dapat lah sebab saya tak simpan cukup 3 tahun. So dia mesti kalau akaun simpanan tetap ni mesti simpan betul-betul cukup dia punya tempoh matang dia. Kita panggil tempoh matang lah. Kalau akaun semasa ni current account, biasanya company yang akan guna. Maksudnya
duit tu sentiasa kena ada lah dalam current account ni. Kita guna dulu, lepas tu kita masuk balik dalam tu. Dia macam credit card lah, kita cakap credit card bukan duit kita, kira hutang, kita guna dulu. Ataupun Shopee Pay Later kan, sama juga kita hutang dulu. Tapi akaun semasa ni biasanya orang yang berniaga saja boleh buat. Orang biasa-biasa tak boleh buat dan dia adalah kriteria dia sendiri. So ketiga-tiga akaun ni akan membawa untung jugalah. Ada persen-persen. Contoh setahun dia nak bagi berapa? 0.3 katalah. Saya simpan berapa-berapa, dapat 0.03, okey dapatlah RM1, 7 sen ke, 80 sen ke. So itulah keuntungan kita dapat sikit lah daripada akaun simpanan kita. So yang kedua ialah pelaburan. So pelaburan pun kita keluar duit tapi duit tu akan bertambah. Maksudnya duit masuk kan. So kita ada saham, amanah saham dengan hartanah. So saham ni contoh dia macam kita tahu lah company besar macam Nestle kan. Nestle jual Milo lah, ada macam-macam lagi brand. So Nestle ni biasanya dia akan buka saham. Dia katalah satu saham RM2. Tapi bukan yang awak boleh beli satu saham. Awak kena beli sekurang-kurangnya contoh dia company yang akan tetapkan tau. Dia cakap, okay, siapa nak beli saham dia yang RM2 satu unit tu, kena beli sekurang-kurangnya 100. So 200 lah. Maksudnya wajib beli 200. Itu kalau 200 lah. Kalau contoh dia kata wajib beli 1000 unit paling sikit. So kena melabur 2000 lah maksudnya. So itulah maksud saham. Kalau amanah saham ni saya tak berapa mahir sangat. Tapi kalau hartanah ni pasal perumahan, tanah ataupun bangunan lah senang cerita. Kita beli rumah kan, kita nak jual. Biasanya rumah kalau kita beli contoh lah. Ibu dan ayah saya dulu beli rumah. Sangkut-sangkut ke Darwish? Risau pula Darwish tengah typing ni. Saya nampak je. Boleh cakap apa yang nak cakap Darwish Kalau saya laju saya bagi tahu Okay, so contohnya parents saya beli rumah waktu saya kecil lagi, rumah tu berharga 70,000. So sekarang kalau dijual rumah tu berharga 140,000 ke 160,000. So nampak, rumah tu asal dia 70,000 saja. So kalau jual dah naik sekali ganda ataupun sekali ganda lebih sikit daripada sekali ganda. So itulah keuntungan ataupun kelebihan lah hartanah ni. Tapi bukan mudah lah nak beli rumah tu, bukan macam beli coklat atau beli kereta. Kereta bukan dikira sebagai satu keuntungan lah. Kereta tak dikira sebagai aset sebab dia adalah liability. Maksudnya kereta, kalau you beli hari ni kereta baru, X50 beli dah berapa puluh ribu, 80,000 lah contohnya ataupun 100,000. Saya tak tahu berharga berapa, 80,000 saya rasa. Esok kalau awak jual tak dapat pun 80,000 tu. Mungkin 50 pun susah nak dapat. Itulah nak cerita kereta lah. Sebab itulah kereta tak dikira sebagai satu aset bila kita nak calculate harta lah. Tapi rumah, tanah, bangunan, apa benda semua tu kita kira lah. Dengan saham pun kita kira juga. Okay, so itulah sedikit sebanyak tentang simpanan dan pelaburan untuk duit masuk. Duit tu masuk ke kita. So inilah. Okay, so pertama sekali kita nak kira faedah mudah. So faedah mudah ni maksudnya keuntungan. So maksud dia kat situ, wang yang diberikan kepada penyimpan mengikut kadar dan masa tertentu. So dia ada rate dia. Rate tu maksudnya kadar lah. Kadar tu mesti dalam peratus, per 100 dan juga masa tertentu. Masa time lah. Dia ada jangka masa tertentu dan juga berapa persen je kita dapat keuntungan. Duit yang sedia ada tu ada, tapi keuntungan ni maksudnya berapa banyak tambah daripada duit yang sedia ada. Okay. So untuk kira ni dia ada formula I sama dengan PRT. So formula ni diberi dalam peperiksaan. Biasanya diberi. Tapi saya tak tahulah. Sebab sekarang ni paper exam setiap sekolah. Contohlah dia nak buat midterm test lah. Dia berbeza-beza. Sebab dah tak ada periksa selaras kan. Tapi biasanya I ikut PRT ni memang diberi lah. Kalau dalam SPM pun diberi juga. I sama dengan PRT. Okay. So I sama dengan PRT. So saya nak terangkanlah I tu apa. So I tu faedah. Faedah tu maksudnya keuntungan lah. Kalau bahasa Inggeris dia interest. Okay. So P ni principal. Principal tu maksudnya modal. Modal kita buat keluar. Contoh saya letak 2,000. So 2,000 itu adalah principal saya ataupun modal saya. So bahasa Inggeris dia principal. Kenapa dia punya bahasa Inggeris ni salah? Principal. Okay, seterusnya
R iaitu read. Read bahasa Inggeris. Kadar. So kadar wajib dalam peratus ataupun per 100. Tapi cantik buat per 100 lah. Sebab kalau peratus nak masukkan kereta walau tak tahu kan. Tapi buat je per 100. So dia read lah, nama dia read. So sebab tu huruf R. So formula ni ikut bahasa Inggeris sebenarnya. Dan yang terakhir, masa. So masa wajib dalam tahun. Saya tulis kat sini ya. Wajib dalam tahun. So apa yang berlaku kalau contoh masa tu tak diberi dalam tahun, kita kena buat dia sebagai per 12. So per 12 ni akan digunakan kalau dalam bulan. Tak kisahlah dia bagi 15 bulan ke, 17 bulan ke, 6 bulan ke, 8 bulan ke. Bila disebut perkataan bulan sahaja, tolong buat per 12 bila nak masuk dalam kiraan kita. Okey. Okay, so boleh tulis dulu. Sekejap saya tegakkan skrin dulu. Salin dulu nota sebelum kita jawab soalan. Kalau tak nampak, boleh sendiri tahu. Boleh zoom dekat skrin sendiri. Ada soalan boleh tanya. Kalau saya laju ke, setek-setek ke, beritahu. Sebelum tu, alamak. Sekejap. Soalan 12D. Okay, boleh. Kejap Sekejap lagi saya bincang 12D. Okay, saya bincang. Boleh zoom sikit lagi tak? Boleh nampak tak? Awak boleh zoom dekat awak punya skrin sendiri. Boleh. Susah juga kan kalau saya info ni tak dengar untuk WhatsApp korang. Okay, dah siap boleh angkat tangan 12. InsyaAllah dah siap. Ya. Screenshot kat saya soalan 12D tu yang mana? Biasa saya bagi sampai nombor 10 je. Saya kerja tambahan. Dah siap angkat tangan ya. Cepat Adam, Darwish, Sarah. Kita target habiskan sikit je malam ni.
Nanti bulan puasa kelas kita start pukul 9 tau. 9 sampai 11. Nampaknya habis kelas 11. Siap kat tangan, cepat. Saya bagi sampai pukul 9 je. Biar lambat 4 minit lagi lama tu. Faham kan betul-betul sebab kita nak mula buat soalan contoh lagi sekejap lagi. Tak Adam je. Alright. Saya nak lower all hand dulu. Lower all hand. Mana pun tak pergi lower all hand. Okay, lower all hand. Alright. So sebelum kita kira, siapa tahu P, R dengan T ni operasi apa sebenarnya antara P, R dengan T? Siapa tahu? P, R dengan T ni sebenarnya operasi apa? Cuba tulis operasi apa. Ke cakap ke, rasa-rasa operasi apa yang bergabungkan P, R dengan T ni. Ini benda biasa dan kita buat sebenarnya. Tengok awak faham ke tak? Operasi apa? P, R, T. Dalam mat kita ada 4 operasi je, tambah tolak darab bahagi. So which one? Yang gabungkan P, R, T ni operasi apa sebenarnya? Cepat. Salah, bukan tambah. Next. Yang lain. Teka. Ya, betul. Darab. Untuk tambah dengan tolak, wajib kita nampak ada tambah dengan tolak. Kalau darab tak ada apa-apa simbol pun boleh. Kalau bahagi, kita boleh jadikan dia simbol per. Contohnya 1/2 ni sebenarnya sama dengan 1 bahagi 2 lah. So ini darab sebenarnya. So itulah penting awak tahu. Tak boleh dah macam tahu je formula I sama dengan PRT tapi tak tahu benda apa nak buat dekat PRT tu. Ada student dia tulis je balik P tu apa, R tu apa, T tu apa. Tapi tak tahu pun apa yang nak gabungkan ketiga-tiga PR dengan T tu. So PRT ni sebenarnya operasi darab. Ataupun dalam kata erti yang lain, P darab R darab. So itulah yang berlaku sebenarnya dekat PRT. Bila awak dah tahu dia darab, bila awak nak pindahkan dia tu jadi lebih mudah lah. So darab lawan dia bahagi. Sebab tu kena tahu operasi apa. Kalau tak tahu tak boleh buat. Okey. So kita tengok dulu contoh yang saya bagi ni. Okey.
hitung faedah mudah, dekat sini dia dah sebut dah. Faedah mudah. Dan jumlah simpanan berdasarkan maklumat berikut. So, dia tanya berapa benda? Dua benda. Yang pertama, faedah mudah. So, macam mana nak kira faedah mudah? I sama dengan PRT. So, ini untuk kira faedah mudah sahaja. So, untuk dapatkan jumlah simpanan dia sebenarnya sama dengan apa? P iaitu prinsipal ataupun modal tambah dengan faedah. So maksudnya contoh saya jual lah. Kata saya sebut saya jual lah senang cerita. Saya beli satu pen ni RM50. Saya jual RM52. So keuntungan saya dapat RM2 kan. Tapi berapa sebenarnya jumlah saya dapat semua sekali? RM52. So jumlah simpanan ni sebenarnya berapa yang diguna untuk modal lah ataupun berapa yang dia guna untuk sebagai prinsipal tambah dengan I iaitu faedah dia dapat berapa. Faham tak? Kalau faham buat macam ni. Faham Faham tak saya terang ni? Faham Okey. So benda awak kena kira kat sini. Yang pertama faedah dan yang kedua jumlah simpanan. Tolong baca betul-betul soalan. Okey. So saya tolong yang A dulu macam mana nak buat. Okey, so A, so kena bawa keluar maklumat. Tolong belajar bawa keluar maklumat. Kita nak guna PRT kan sebab kita nak I, faedah dia. So kita nak kira, sekejap ada checkbox. Tak faham. Okey, Darwish kata tak faham. Okey, macam ni Darwish. I sama dengan PRT tu faham tak Darwish? P tu apa, R tu apa, T tu apa, faham tak Darwish? Okey, faham. Okey, so sekarang ni awak tak faham jumlah simpanan, betul tak? Okey, so contoh, saya cerita pasal jumlah simpanan Okey, saya masuk kat dalam satu bank ni, macam tadi saya cakap, saya masuk dalam bank Islam, saya masuk 2,000. 2,000. Selepas 3 tahun, dia akan bagi saya faedah RM500. So ini faedah tau. Faedah mudah lah saya cakap. Faedah mudah. Dia bagi saya RM500. So berapa jumlah simpanan saya Darwish? Awak rasa berapa Darwish? Jumlah simpanan saya last kali bila saya dah dapat faedah. Cuba awak teka Darwish berapa awak rasa? Banyak yang 3,000. Mana datang 3,000? So dapatlah 2,000 daripada yang asal tu. Prinsipal kita ataupun modal. Ingat dengar perkataan tu. Prinsipal. Prinsipal tu sama dengan modal. Tambah dengan faedah. So dapatlah 2,500. So bila dia minta je jumlah simpanan, maksudnya modal tu dah campur dengan keuntungan. Dapatlah 2,500. Faham tak Darwish? Kita nak kira ni. Okay, faham So itulah maksud jumlah simpanan. Jumlah simpanan daripada prinsipal kita, modal kita campur dengan kita punya faedah mudah. Okey, macam tu. Sebab tu saya tulis kat sini P, prinsipal tambah I. I tu faedah mudah lah. Okey, so kita mula dengan soalan nombor 1, SA. So biasakan Okey, so biasakan keluar maklumat semua yang kita nak pakai. So contoh sekarang kita nak kira faedah mudah kan. So I kita tak ada. So, tak payah tulis I. Okay, so P itu apa? P itu tak tahu berapa? 3,500. So tulis 3,500. Waktu tulis jalan kira tak ada RM tak apa. Tapi last sekali tolong tulis unit apa yang awak kira. So principal 3,500. Masuk R. R tu rate ataupun dia punya kadar. Ingat saya cakap kadar mesti per 100.
dalam peratus lah. Tapi saya lagi galakkan guna per 100 supaya senang awak kira. So kalau 1.2% sebenarnya 1.2 per 100. 1.2 per 100. Sekejap, 1.2 per 100. Sekejap. Betul lah. 1.2 per 100. Lepas tu, dia punya T iaitu tahun dia. So sekarang dia pakai apa? Tahun kan? So tahun boleh terus tulis lah. So tahun berapa? 2 tahun. So boleh masuk dalam formula I sama dengan PRT. Ingat, PRT tu operasi darab lah. So I sama dengan P 3,500 darab 1.2 per 100 darab T dia 2 tahun. Okay, so boleh masukkan dalam kalkulator. Tengok dapat berapa. Korang dapat berapa? Tulis dapat berapa? Ya, betul. Dapat 84. Ya, betul Adria, betul Darwish. So, dapat 84. So, 84 ni baru dia punya faedah mudah sahaja. Sekarang soalan tanya faedah mudah dan juga jumlah simpanan. So, I ni barulah faedah mudah. Ingat, saya cakap jawapan dah sekali kena tulis dan ada RM. RM 84. So, ini baru dia punya faedah mudah. So, sekarang ni jumlah simpanan sama dengan dia punya prinsipal. 3,500 tambah 84. So, dapat 3,584. So, mesti ada RM sebab jawapan last kali. So, RM 3,584. Prinsipal campur dengan faedah mudah. Dapatlah jumlah simpanan daripada akhir tahun 2 tahun tu berapa. Boleh tak? Senang je kan yang ni? Kan senang je. Ikut je sebiji-sebiji formula dia. Okay, ada soalan tak sampai sini? Okay, tak ada semua okey Okay, so kalau semua okey, boleh cuba buat sendiri yang B. So B, prinsipal dia 2,000, kadar faedah dia 1.8 dan tempoh dia 6 bulan. So tolong alert dia kat sini, ini pakai 6 bulan kan? So tak boleh terus tulis 2 macam ni, tak boleh tulis 6 macam ni terus, tak boleh. Kalau dia sebut bulan, mesti buat apa saya cakap tadi. Cuba kira sendiri. Kalau saya cakap bulan, mesti tulis macam mana. Ya, mesti per 12. Wajib per 12. Okay, boleh kira sekarang. Try kira, dapat berapa. Saya pun kira juga. So, saya minta faedah mudah dia dapat berapa dan juga jumlah simpanan dia pada akhir 6 bulan tu dapat berapa. Kalau bulan perlu per dengan 12. Macam ni dekat dalam nota ni saya tulis. Kalau bulan, dalam bulan mesti per 12.
Dah dapat jawapan, terus tulis jawapan dekat chat box. Saya nak tengok. Berapa awak dapat faedah mudah? Berapa dapat jumlah simpanan? Ya, memang kena ada per 100. Wajib ada per 100. Faedah bukan kaedah, faedah. Cikgu bawah sikit. So Adria dah dapat jawab. Yang lain. Adam boleh ke Adam? Yang budak Adam. Tu. Alright. Okay, so untuk yang tengah mengira lagi, RM2. 2.018 salah, bukan 2.018. Cuba kira balik semula yang saya cakap salah tu. Saya tak tahulah awak tertekan titik ke, memang jawapan awak memang ada titik ke. Okay. So, memang taruh titik maksudnya salah. Mesti awak ada salah kira. Cuba awak tangkap gambar jalan kira awak, saya nak tengok macam mana kira. Bagus juga awak ni dapat titik. Sikit benar, simpan RM2,000 bagi RM2 je. Saya tak nak simpan macam tu. Dah lah 6 bulan simpan. 1.8. RM2,000 tambah 18 takkanlah 2.018. Jangan letak koma ke letak titik tau dekat ribu tu. Tulis je 2018. Betul dah awak kira tu. Tak payah letak koma ke titik apa benda, tak payah. Boleh tak Adam dengan Darwish ni? Bukan 3,000 Adam. Banyak sangat tu. Darwish yang hantar ni. Saya tak kasi nombor. Darwish. Adam, cuba tengok sikit jalan kerja awak. Tunjuk kat saya.
Kalau boleh kira, saya tunjuk sekali lalu je lah, kejap lagi ni. So, untuk soalan B, equal to PRT 6/12. 6/12. Mesti 6/12 Adam, sebab itu 6 bulan. Yang boleh tulis terus macam 2 tu untuk tahun saja. Yang dekat atas ni, dalam nota saya dah tulis dah. Kalau dalam bulan, mesti per 12. Dalam bulan mesti per 12. Yang tahun je kita boleh tulis nombor dia berapa. Salah kat situ. So, I sama dengan PRT. So, P dia, prinsipal dia 2000. Dia punya kadar dia 1.8 per 100. Dia punya time dia punya jangka masa dia 6/12 lah. Kenapa per 12? Sebab dia bagi dalam bulan. Kalau dibagi dalam tahun, baru boleh tulis 6 saja. So, kat sini kita akan dapat I sama dengan RM18 lah. RM18. So, kalau nak dapat dia punya jumlah simpanan, JS lah, saya tulis jumlah simpanan. Awak jangan tulis macam tu pula. Jumlah simpanan, saya tak cukup ruang. So, I tambah dengan principal. So, 18 tambah dengan 2000. So, jadi 2018. Tak perlu tulis koma ke apa ke, tak payah. Just direct je terus. Kalau tidak, nanti saya faham lain. Okay? So, sebenarnya dah boleh buat dah tu. Semua boleh buat. Tak ada masalah pun soalan macam ni. Sebab dia direct kan? Okay. So, sekarang cuba buat contoh yang ketiga ni pula. Melissa menyimpan 3,000 dalam akaun simpanan dengan kadar faedah mudah 2% setahun. Hitung jumlah simpanan yang diterima oleh Melissa selepas 9 bulan. So, tolong bawa keluar semua maklumat yang ada. Tulis satu-satu. Jangan rekod sangat nak tulis. Sekarang, try buat, tengok dapat ke tak dapat. Saya bagi jawapan je lah. Jawapan akhir dia. So, jumlah simpanan dia, akhir dia akan ada 3,045. So, tengok dapat tak jumlah simpanan akhir 3,045. Siapa yang dapat, angkat tangan. Siapa yang tak dapat, bagi tahu tak dapat. Saya tunjuk. Tengok soalan atas yang mana tu? Yang tadi ke? Sekejap, saya ambil gambar untuk awak.
Siapa yang dapat jawapan sama, angkat tangan ya. Andrea dah dapat jawapan. Macam ni ke cikgu? Ya betul. Bagus. Darwish. Boleh angkat tangan, boleh angkat tangan. Ya betul, bagus. Lagi. Nak. Korang tahu tak, saya teringin nak makan burger ayam crispy tau sekarang ni. Tapi semua kedai jauh. Kita dapat dinosaur. Saya rasa kita dapat kuda tu biasa. Kita dapat dinosaur tu besar sangat lah. Siapa dah dapat betul angkat tangan ya? Adria, Darwish. Ni siapa yang kat WhatsApp ni? Sarah. Alamak, hilang lagi Adam ni. Adam ni mesti lain tak stable ni. Nak mati pula. Astagfirullahaladzim. Okay, so saya rasa semua orang dapat ini. Aisyah Mairah ni biasanya dapat je. Adam baru masuk balik. So, saya tunjuk cara kira dia macam mana ya. Ramai je dah dapat ni. Tapi saya tunjuk sekali lalu lah. Okay. So, mula-mula bawa keluar maklumat tu. Bawa keluar maklumat Jangan malas. So, I dia kita nak tahu berapa. PRT, formulanya sama je. So, P prinsipal 3,000. R dia punya kadar dia 2/100. Dia punya time dia 9 per bulan. Sebab tu kena buat per 12. Kalau disebut 9 tahun, tak payah tulis 12 lah. 9 saja. So, tu dia masuk dalam formula I sama dengan P 3,000 darab 2/100. Tak maaf di bawah darab 9/12. So, dekat sini I awak akan dapat 45. So, bila ditanya jumlah simpanan, so jumlah simpanan mestilah prinsipal tambah dengan prinsip 3,000. Ada RM sini. 3,000 tambah 45
So dapatlah RM RM3,045 settle. Macam tu je buat dia. Pakai formula yang sama sahaja. Okey. So itu jenis faedah yang pertama. So kita akan masuk jenis faedah yang kedua. So saya nak ajar faedah je. 2 faedah je hari ni. So kita akan masuk jenis faedah yang kedua iaitu faedah compound. So faedah compound ni dia lain sikit cerita je sebab ada compound. Apa maksud compound tu? Compound tu dia dikira berapa kali dalam tempoh masa setahun. Contoh, kalau faedah mudah tadi kita cakap je terus 9 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun kan dia cakap terus je. Tapi kalau compound ni ada compound dalam formula dia. Okey, sekejap lagi saya terangkan apa itu compound tu. So, masuk faedah compound. Faedah yang diterima berdasarkan yang terkumpul. So daripada semua sekali. So formula dia MV iaitu faedah compound sama dengan P sama lagi principal 1 tambah R2 kadar sama juga per 100 N tutup kurungan kuasa NT. Sekejap lagi saya ajar macam mana nak tekan kalkulator kalau kalkulator yang warna kelabu gelap tu. Dia susah sikit tu sebab dia tak advance sikit. So nanti raya kan, dia cadangan je lah. Kalau tak ada duit tak boleh. Kalau ada duit lebih raya nanti beli kalkulator kelabu yang cerah tu, yang silver tu. So itu lagi mudahkan awak. Yang tu boleh guna sampailah pergi sambung belajar pun boleh guna lagi. Kalau kalkulator kelabu bukan tak boleh guna. Dia leceh sikit. Sebab nombor dia satu baris. Kalau kalkulator silver tu, dia boleh atas bawah. Dia banyak pilihan sikit. Boleh berlapis-lapis. Kalau yang kelabu gelap tu dia satu baris je. Kalau per pun macam tu terus sambung. Gitu. Okey. So inilah formula dia. Kena hafal ke tak kena hafal? Jawapannya tak payah hafal. Yang penting awak tahu. P tu apa? R tu apa? N tu apa? T tu apa? Untuk PRT dah tak ada masalah dah untuk awak. Sekarang ni mungkin isu untuk awak ialah N lah. N tu tak tahu kenapa. So N tu ialah berapa kali compound dalam masa setahun. Wajib dalam setahun. Okey. So saya akan cerita apa benda compound. Okey. Setahun ada 12 bulan. Betul? Ada 12 bulan kan? Kalau dia kata faedah compound ini di compound ataupun dia cakaplah faedah ini di compound, biasanya ada ayat compound tu tahulah faedah compound. So faedah ini di compound sebanyak 2 kali setahun. So apa maksud 2 kali setahun tu? N dia sama dengan 2. Bila dia sebut 2 kali setahun. Kalau dia sebut 3 kali setahun, so 3 kali setahun N sama dengan 3 lah, 3 kali setahun. So ini senang sebab dia sebut siap-siap berapa kali di compound. Yang jadi isu dia bila dia sebut bulan. Contoh dia kata faedah ini di compound sebanyak 2 bulan sekali ataupun apa ayat dia? Okey. Di compound setiap 2 bulan. Macam tu lah sedap sikit. Okey. Bila dia sebut di compound setiap 2 bulan bukan bermaksud 2 dekat sini. Awak kena buat 12 bahagi 2. Maksudnya 12 bulan. So bahagi 2 lah. 2 kali compound kan. Sorry. Bukan. Macam saya kira semalam lah. Bukan 2 kali compound. 2 bulan sekali. Betul lah. 12 bahagi 2. So sebenarnya N dia sama dengan 6. Macam mana boleh dapat 6 ni? Okey. Kan sebulan. Setahun kan 12 bulan. So dia kata 2 bulan sekali kan. So 2 bulan sekali. Ni dah sekali. 2 bulan sekali. 2 kali. 2 bulan sekali. 3 kali. Yang ni 4 kali. Yang ni 5 kali. Lepas tu tambah lagi 2 lagi kan. Ni dah 5 kali kan. So lagi 2 bulan
6 kali. Sebab tu dah kita dapat 6 kali. Faham tak saya cakap apa? Boleh faham tak? Faham So kalau dia kata di compound setiap 2 bulan, maksudnya 2 bulan sekali compound. So sekali. 2 bulan sekali compound, 2 kali. 2 bulan sekali compound, 3 kali. 2 bulan sekali compound, 4 kali. 2 bulan sekali compound, 5 kali. 2 bulan sekali compound, 6 kali. So 12 bahagi 2 dapatlah 6 kali compound sebenarnya dalam masa tempoh 1 tahun tu. Kita memang akan kira per tahun compound Okey. So selain daripada tu, contoh ini kalau setiap 2 bulan kan. Contoh saya cakap di compound setiap 3 bulan. Maksudnya bulan 1, 2, 3 sekali compound. 4, 5, 6 sekali compound. 7, 8, 9 sekali compound. 10, 11, 12 sekali compound. So dalam erti kata yang lain, 12 bahagi 3. So N dia akan sama dengan 4. So kalau dicakap di compound setiap 3 bulan, maksudnya 4 kali compound. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Macam tu. So ini contoh-contoh ayat dia lah yang membuatkan awak mungkin tersalah. Okey. So lagi ayat contoh ayat compound. Di compound pada setiap suku tahun. So pertama sekali awak kena tahu suku tahun tu berapa bulan. Kalau tak ingat, ingat. Kalau tak ingat, ingat. Kalau tak ingat, ingat jam 4 tu 1/4. So sini 12, sini berapa? Sini 3 kan? So sebenarnya kalau setiap suku tahun tu maksudnya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. So sama dengan 12 bahagi 3. So dapatlah N sama dengan 4. Sama je macam atas tadi tu. Tu je lah. Boleh tak? Boleh tak? Kita. Alright. Sebelum saya ajar cara kira, saya tulis kat tangan. Saya salah yang kat tangan ya. Kalau tak faham beritahu.
Saya suruh awak salin nota ni. Dah siap angkat tangan. Mana pergi si Adria ni? Adam ni pun hilang juga. Pergi lah kepada saya. Saya cek Adria. Aduh. Adam keluar masuk. Tak sempat salin nota. Ya, Adam salin kat kawan ke recording ke. Mana lah awak. Kira ni. Main tak ada ni. Awak akan tengok saya. Wajah baru. Okay. Alright. Tengok dapat tudung kan. Okay, so inilah cerita dia kalau faedah compound. Okay, so saya akan ajar macam mana nak tekan kereta. So sebenarnya nak tekan kereta ni yang crucial sikit kalau kita pakai kalkulator yang warna kelabu tu. Okay, kalau kelabu gelap, kalau kelabu cerah ke, kelas whisk ke, tak ada masalah lah. Biasanya itu je jenis-jenis kalkulator awak pakai. Okay, so saya akan ambil contoh yang keempat ni terus. Okay. Adam menyimpan wang sebanyak 15,000 di bank yang memberi kadar faedah 4% setahun. Hitung nilai matang pada akhir tahun kedua jika faedah di compound. So nampak, dekat sini lah kita dapat detect yang dia bukan faedah mudah sebab dia ada sebut faedah compound. So ingat, mula-mula sekali tolong keluarkan dia punya isi dia. Okay, so isi yang pertama, dia punya, ingat dia punya formula atas ni tadi. So saya tulis balik ke atas ni ya. MV sama dengan P1 tambah R per N T. Betul tak? Saya pun tak hafal formula dia. Okay, betul. Okay. So P1 tambah R N kuasa NT. Okay, so bawa keluar semua yang kita dah tahu. So pertama sekali kita dah tahu P lah. Prinsipal dia kat sini 15,000. So saya tulis terus 15,000. So dia punya R dia 4/100. Ni ya, 4/100 ni 15,000. Okey, lepas tu N tu biar dulu, N tak tahu. T tu akhir tahun kedua. So 2 lah nombor dia, T tu 2. Bukannya 1 lah, jangan tengok yang atas ni. Yang atas ni dia nak cerita je berapa persen setahun. So ini sebenarnya T dia sebenarnya sama dengan 2 lah, 2 tahun. Okey, so sekarang kita nak tengok soalan A. Bila faedah di compound setiap setengah tahun. So setengah tahun berapa bulan?
6 bulan. So nak tahu N dia berapa? 12 bahagi 6. So dapatlah N dia sama dengan 2. So kita taruhlah kat sini 2. Okay, so boleh masuk terus dalam formula. Sebelum awak masuk kalkulator, tolong tulis dalam formula juga. Supaya tak salah So P 15,000 tambah pula dah. 1 kurungan 1 tambah R dia 4/100 kurungan per 2. Lepas tu 2 darab N2 T pun 2 kan. So 2 darab 2. Okey, so sekarang tiba masanya untuk menunjuk dalam kalkulator. Menunjuk dalam kalkulator. So saya tunjuk kalkulator kelabu dulu sebab saya pakai kalkulator kelabu kan. Senang saya nak tunjuk. Okey. So tengok dalam tu 1,500. So saya pun tulis 1,500. 1,500 pula dah. 15,000 dalam kurungan. Apa tak? 1 tambah. Lepas tu buat kurungan macam ni. Lepas tu baru tekan 4/100. Lepas tu tutup kurungan per lagi sekali. 2. Lepas tu tutup kurungan. Lepas tu untuk buat kuasa ni awak buat je kuasa apa dulu. Contoh saya buat kuasa 3 dulu kan. Lepas tu buat 2 darab 2. Ataupun 2 darab 2 macam ni pun boleh juga. Tak ada masalah. So ini untuk kalkulator kelabu ataupun kelas Swiss. Semua boleh pakai macam ni. No issue. Senang nak kira. Okay. Boleh dapat tak yang pakai kalkulator silver ni? Kalau tak faham bagi tahu So saya tekan dulu 15,000. Lepas tu kurungan 1 tambah. Lepas tu 4/100 tu saya buat kurungan dulu. Kurungan 4/100 tutup kurungan. Lepas tu per lagi sekali 2. Lepas tu tutup kurungan. Tekan kuasa apa-apa. Kalau nak tekan kuasa 2 terus pun boleh. So kuasa 2 darab 2. So dapatlah 16,236.48 RM. 16,236.48. Okey. So ini kalau guna kalkulator kelabu silver tu. Ataupun kelas Swiss lah. Okey, so sekarang saya nak tunjuk macam mana nak guna kalkulator yang kelabu pekat tu. Okey, so mula-mula tekan dulu 1,500. Saya guna warna biru Saya tulis kat sini. So mula tekan dulu 15,000. Sorry, 1,500 je. Okay, tekan dulu 15,000. Lepas tu kurungan 2 kali. 2 kali kurungan 1. Lepas tu tambah. Ini kedua kali kurungan. Saya lupa lah. Ada je video dia saja tak tunjuk. Saya tunjuk video dia. Ada video dia. Itu dia saya bagi semalam. Okay. Apa loading budak ni? Rasanya macam dia download dah semua. Kita nak keluar. Kita nak buka pula. Kalau sebab video ni. Okay, so dia tekan dulu 15,000. Kan? Okay, lepas tu dia buat kurungan sekali. Tekan 1 tambah. Okay, buat kurungan sekali. Lepas tu tekan 1 tambah. Lepas tu buat kurungan 4/100. Tahu kan nak tekan 4/100 macam mana kan? 4, lepas tu butang per tu yang ni. So yang ni adalah bukan 2 kali kurungan, 1 kali kurungan. 1 tambah 1 tambah dalam kurungan 2 kali 4/100. Ataupun dalam kalkulator awak akan ditulis macam ni lah. Saya kebawahkan lah, bagi besar sikit.
15,000 1 tambah 2 kali kurungan 4/100. Tekan per tu yang ini tau, dekat A, B, C, D tu. 4/100. Sudah tekan 4/100 kan. Lepas tu, tutup kurungan. Lepas tu tekan per sekali lagi. 2. Kurungan 2 kali. Lepas tu tekan lagi 4/100. Kurungan 2 kali. Lepas tu tekan per. 2. Tutup kurungan. Lepas tu, kuasa. Buat kurungan 2 darab 2. Kuasa tu dekat sini. Yang saya ajar dalam bentuk piawai hari tu. Yang macam shark tu. 2 kuasa 2. Okay, 2 darab 2. Saya play sekali lagi videonya. Saya forward je lah dalam grup. Bagi you all tengok. Macam loading. Macam sama-sama kat sini. Cuba tekan. Dapat tak sama jawapan dengan saya? 16236.48. Share video. Dia betul kan kalau kita order barang orang panggil kita abang. Biasanya orang panggil kita sis. Saya put videonya kat you all. Orang bertengok sendiri. Cikgu buat lagi sekali kat SEO tu. Boleh. Ini cara tekan dia. Ikut je cara yang saya tulis. 15,000 dalam kurungan, satu kurungan je. 1, 2 kali kurungan. 4/100. Tutup kurungan 2 kali. Tutup kurungan 2 kali sekali. Sekali lagi saya rasa. Sekali lagi. Saya tak pakai kereta kelabu dah ni. Rasa annoying tak rasa. Per 100. Satu kali kurungan ke belakang 4/100 tu. 4/100 satu kurungan per 2. Lepas tu boleh buat kuasa kurungan 2 darab 2. Nampak tak? Yang lagi satu, yang mana tu Darwish? Kereta apa Darwish ni? Dia hantar tak gambar saya. Awak pakai S. Oh, okay. Ada gambar ni. SV pump ni. Okay. So, awak punya kalkulator tekan sama macam yang kelabu ni tekan. Sebab per awak macam tu juga. Per awak petak tu. So, tekan sebiji sama macam ni. 1,500 kurungan 1 tambah 2 kali kurungan 4/100 tutup kurungan 2 tutup kurungan kuasa 2 darab 2. Cuba tekan. Siapa yang dah dapat tekan kalkulator dapat jawapan sama dengan saya, boleh angkat tangan. Jangan terlepas tahu yang ni, penting ni. Kalau salah tekan kalkulator, confirm salah punya. So make sure dapat sama. 16236.48. Siapa dah dapat sama, boleh angkat tangan. Awak ni sama macam dia punya student semalam. Okey, cuba awak ke belakangkan lagi. Awak punya calculator tu. So
Cuba buat video. Buat video kalkulator tu tekan daripada depan sampai ke belakang-belakang. Saya tengok macam mana awak punya susunan nombor tu. Takut ada tersalah. Malam pun sudah saya ada kat dapat ni. 1,500 apa benda. 15,000 begitu juta ni. Saya ada salah tekan. Siapa ada masalah kalkulator bagi tahu ya. Sebelum saya proceed. Tolong make sure korang dapat tengah kereta. Penting ni. Apa yang salah ni? Kan lah. 15,000. 1 tambah 4 per 100 untuk kurungan per 2. 2 darab. Saya tengok video. 1 tambah 2. Okay. Yang sama. Okay, tak apalah kan. Tak apa macam ni. Tukar dulu 4 per 100 tu. Jadi apa? 4 per 100. Lepas tu bahagi 2. So akan dapat 0.02. So maksudnya tekan kalkulator 1,500. 15,000. 1 tambah 0.02. Lepas tu kuasa 2 darab 2. Cuba tekan macam ni pula. 15,000. 1 tambah 0.02. Kuasa 2 darab 2. Cuba tekan macam tu pula Darwish. Tak dapat tak sama. Maksudnya awak selesaikan yang ini. 4 per 100 bahagi 2. Macam yang saya tahu, tengok kat sini. 4 per 100 bahagi 2. Oh, okey. 2 darab 2 tu dalam kurungan. Yang hujung sekali tu, 2 darab 2 tu mesti dalam kurungan. Cuba dalam kurungan. Cuba tukar. Dapat tak? Masa kira sikit lah.
kuasa tu, 2 darab 2 tu isi dalam kurungan. Okay, dapat. Awak kena usaha lebih sikit lah sebab kena kira dulu sikit dekat dalam kurungan tu. 1 tambah 0.02 tu. Okay. So kalau ikutkan, dah boleh dah ni. Alright. So ada soalan tak? Formula tak payah hafal. Yang penting awak kena tahu. Dia punya compound tu berapa banyak. N dia tu berapa. Okay. So kita dah settle untuk A. Sekarang kita tengok B. So B dia kata compound setiap suku tahun. So suku sama dengan, kalau suku jam nombor 3 kan. So 12 bahagi 3. So sama dengan 4. So sekarang soalan yang sama, bezanya hanya tukar dekat bukan jadi nombor 4. Yang ni 4/100/2 ni tukar jadi nombor 4 lah kat sini. Lepas tu dengan ini bukan 2 darab 2 tapi 4 darab 2. N tu 4. Cuba kira sendiri dapat sama tak dengan saya. So jawapan saya 1,000 tambah 20. So jawapan saya 16242.85. Dapat tak jawapan sama? M 16242.85. Ini jawapan saya. Saya jatuh ke tangan. Kalau dapat sama, boleh angkat tangan. Kalau tak dapat sama, tak payah angkat tangan. Atas cikgu. Okey. Pula. Tu. Setiap suku tahun. 2 benda je kita belajar hari ni. Kita dah belajar banyak kan. Dah sampai bab 3 dah. Dua tak masuk sekolah lagi. Yang biru tu, ini. Apa nak buat tu? Salah. Awak kira dulu yang ni. Macam tadi. Kira 4/100/4. Yang tadi 4/100/2 kan? Awak kira yang 4/100/4 tu dulu. Lepas tu baru buat 1 tambah 4/100/4. So dah awak tekan kalkulator tu. Tapi saya tak tahu apa masalah dia. Yang dia tak dapat tu. Cuba awak tambah kurungan kat belakang 4 tu. Yang 4/100/4 tu. Jadi dekat per 4 tu awak tambah lagi 1 kurungan. Tak saya. Lagi yang jauh tu dah akan berhenti dekat belakang 4 tu. Kat situ.
Cuba tambah satu lagi kurungan. Kita dapat center error. Siapa dapat jawapan sama dengan saya tadi, dia angkat tangan 16242.85. Okey. Tu kena kurungan 2 kali kat belakang. So lepas ni buat kurungan 2 kali kat belakang. Maksudnya salah lah tu video tu. Kalkulator dia dapat macam tu, kalkulator awak kena buat 2 kali kurungan. Okay, sebab ada Darwish dia dapat. Yang lain. Jangan lemau lagi Ada lagi 30 minit lagi. Lagi siapa lagi yang dah dapat? Okey, kalau tak dapat bagi tahu saya. Tak dapat. Kenapa? Tak faham ke? Masuk kalkulator tak dapat ke? Baru saya boleh tolong awak. Lagi satu, 4 tu masuk dekat 2. Dua yang besar, bukan 2 yang kecil. Jawab sangkut kat mana, Adam? Sebab sekarang formula per N. N tu maksudnya 4 dah sekarang. Okey. So, bab ni kemahirannya di kalkulator Awak pakai kalkulator macam saya, Adam. Tekan je. Tengoklah saya tekan Adam. Awak tekan sekali sama dengan saya. Saya dah tunjuk tadi. Saya pakai kalkulator sama awak. Jadi saya dah tunjuk. Mungkin awak tak ada line waktu tu. Tapi saya pakai handphone. Saya tunjuk. So, masukkan. Tak nampak pula kamera belakang aku ni. Tekan lah. Okay. So, masuk dia punya P dulu. Tengok formula P. Dalam kurungan 1 tambah R per N. Lepas tu, kuasa NT. Okay, so, masukkan P dulu. P dia 15,000. Lepas tu, kurungan. Tengok situ dia tu. Kurungan. 1 tambah. Lepas tu, kurungan. 4 per 100 tutup kurungan. Make sure tutup kurungan tu dekat sebelah sini Sini. Per 100. Lepas tu tekan per sekali lagi. 4. Ni untuk soalan yang kedua. B. 4. Lepas tu pergi sebelah sini. Tutup kurungan. Lepas tu tekan shift. Kuasa apa-apa. Lepas tu padam. 4 darab 2. Faham tak, Adam? Ni cara tulis dia. Tu kan tengok formula. Baru Darwish je angkat tangan ni. Yang lain ni. Sarah, Aisyah. Boleh tak ni? Sarah boleh tak, Sarah? Oh, Sarah. Ada lagi ke tak ni Sarah ni? Diam je.
Try. Sekejap, still cuba salah tekan. Mungkin tak apa. Slowly. Jangan salah tekan. Baru lagi memang tak makin lagi. Cuba ambil video. Saya memang minta video je senang. Kita tengok apa yang awak salah tekan. Ya. Dapat tak? Sekejap video kau tahu loading. So, ya. Lepas tu tekan per lagi Adam. Tekan per sekali lagi. 1 tambah 4/100 tekan per lagi. Lepas 4/100 tu tekan per sekali lagi. Ya. Satu. Okey. Cuba tekan belakang 4 tu 2 kali tutup kurungan. Macam ni saya buat ni. Ke belakang 4 ke belakang 100. Cuba tekan belakang 4 dulu. Kalau tak boleh, cuba tekan belakang 100. Belakang 4. Belakang 4 tu 2 kali kurungan. A pun tak dapat juga tu jawapan maksudnya. Tekan belakang 2 tu 2 kali kurungan. Bukan kuasa tu tau, yang besar tu, nombor yang per tu. Besok untuk yang dah siap, boleh buka buku fokus. Dia buat nombor 2 je dulu. Guna pakai formula I sama dengan TRT.
soalan nombor 2. Saya akan fokus punya gambar. Okay, boleh sambung buat fokus yang mana yang dah dapat tu. Jawapan dia 16242.85. Yang tadi B. Boleh buat fokus nombor 2 saja. So, Adam dapat, Darwish dapat. Okey, cantik. Nombor 2 je, nombor 2 kotak ni. Nampak sikit kan? Tapi kena fikir tu. Untuk cari prinsipal, kadar faedah, kita pandai pindah-pindah dia. I sama dengan PRT tu, kalau nak R, letaklah R kat depan. Yang lain pindah belakang. Saya kita ambil siap. I'm back. Ada soalan tak?
Okay, so B tu, macam mana nak tahu prinsipal dia? Awak kena guna formula I sama dengan PRT. Okay. Sekarang I awak dah tahu. P awak dah tahu. P tak tahu. P sini prinsipal. R dah tahu. T dah tahu. So pindahkanlah R dengan T tu pergi belah sini. So jadi P sama dengan I per RT. Saya pindahkan. Faham tak? Saya pindahkan RT duduk bawah I supaya tinggal P saja seorang-seorang. Kita nak cari P. Kita nak cari I. So yang mana yang tak nak tu, letak kat depan. Tak faham. Faham ke tak faham, Darwish? Faham ke tak faham? Okay, sini. Saya tunjuk lagi nampak jelas sikit lah. Sekarang kita nak cari P. So, tahu dah formula P sama dengan IR. I sama dengan PRT. I dah tahu. I tu faedah kan kita dah tahu. Berapa? So, I dah tahu. P tak tahu. R dah tahu. T dah tahu. So, yang tak tahu tu letak kat depan. So, macam mana nak letak kat depan? Maksudnya tinggalkan dia seorang-seorang. Macam mana tinggalkan T seorang-seorang? Pindahkanlah R dengan T. So, R dengan T ni operasi apa? Darabkan dengan T kan? So, kalau darab pindah sini jadilah bahagi. So, I bahagi RT sama dengan T. Gitu. Faham tak? Kena pindah-pindah sikit. Tapi pakai formula yang sama je. I sama dengan PRT. I sama dengan PRT. Itu je pakai. So, bila dapat yang prinsipal dia berapa, automatik lah boleh cari jumlah simpanan dia berapa. Dapat tak? Dapat tak gambaran dia? I tu apa? I tu faedah. Tengok baik dalam nota kat atas. Saya dah tulis dah. Jumlah simpanan. Apa? Faedah. I tu faedah. Saya tulis dah. Dalam nota kat atas saya ada. MV tu faedah compound. Okay, so you all try ya. Buat soalan tu sampai siap. Kalau ada soalan, ditanya saya. Saya end dulu. End awal sikit lah, 5 minit awal. So boleh siapkan soalan nombor 2. 2 je saya bagi. Tolong hantar tau. Tulis yang cantik. Jangan buru-buru. Saya tak faham apa awak tulis. Okay. So itu saja kelas